A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pertama-tama terimalah salam ukhuwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sekali lagi ke sesi kita yang ke-9, bahagian yang ke-9 dalam kita mengupaskan kitab At-Tawakkul karangan Dr. Yusuf Al-Qaradawi hafizahullahu taala. Kalau pada sesi yang lalu kita telah lihat kepada perkataan para ulama yang menegaskan tentang kepentingan usaha dalam kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pada sesi kali ini kita masih lagi nak bahaskan fasal yang keempat, kaitan antara tawakal dan usaha, dan kita nak lihat kepada 3 isu yang diketengahkan oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi hafizahullahu taala. Jadi pada sesi kali ini kita nak lihat kepada 3 isu yang dibangkitkan oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam fasal yang keempat. Isu yang pertama adalah tentang hujah-hujah golongan yang menafikan kepentingan usaha. Apakah hujah-hujah, apakah dalil yang diutarakan oleh orang-orang yang menafikan kepentingan usaha dalam bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Isu yang kedua yang kita nak bahaskan adalah tentang bilakah berpegang kepada usaha menjadi tercela. Dan isu yang ketiga adalah apa yang berada di luar kemampuan makhluk akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita akan lihat kepada 3 isu ini. Kita nak mulakan dengan isu yang pertama terlebih dahulu, berkaitan dengan apakah hujah-hujah golongan yang menafikan kepentingan usaha. Jadi di antara hujah ataupun dalil yang diutarakan, diketengahkan oleh sebahagian golongan yang menafikan kepentingan usaha, mereka bawa cerita tentang kisah Nabi Ibrahim AS meninggalkan isteri dan meninggalkan anaknya. Nabi Ibrahim AS meninggalkan isterinya Hajar, meninggalkan anaknya Ismail AS. Kemudian bila Nabi Ibrahim meninggalkan mereka, isteri dia bertanya kepada suaminya, iaitu Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim AS, kepada siapakah engkau tinggalkan kami? Maka kata Nabi Ibrahim AS adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seolah-olah Nabi Ibrahim dalam cerita ni, dalam kisah ini seolah-olah tak menjaga isterinya, tak menjaga anaknya, bahkan meninggalkan isteri dan anaknya. Jadi itu adalah dalil yang digunakan oleh sebahagian di kalangan golongan yang menafikan tentang kepentingan usaha. Tapi kata para ulama kita, antaranya adalah Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, dia mengatakan apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim AS adalah sebuah perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tak boleh kita kiaskan dengan manusia biasa. Kerana kita sebagai manusia biasa, kita tak terima wahyu. Tetapi Nabi Ibrahim AS menerima wahyu. Jadi walaupun kisahnya adalah kisah yang benar, tetapi tidak boleh dikiaskan kepada orang-orang pada zaman ini. Dalil ataupun hujah yang kedua yang diutarakan oleh golongan yang menafikan kepentingan usaha adalah hadis berkaitan dengan burung diberikan rezeki. Hadis ini kita pernah bahaskan dalam sesi-sesi yang lalu. Mereka mengatakan hadis itu menunjukkan yang orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala tidak perlu berusaha. Tapi telah disanggah oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, sebagaimana kita kupaskan pada sesi yang lalu. Dalam hadis tersebut, disebutkan oleh Nabi SAW, burung yang lapar tu dalam perutnya kosong, dia keluar pada pagi hari dalam keadaan lapar, kemudian dia pulang pada petang hari dalam keadaan kenyang. Jadi hadis ini, sebagaimana kita pernah tegaskan, dia menegaskan tentang kepentingan usaha kerana burung itu tidak duduk dekat sarang dia, bahkan dia keluar untuk mencari makanan. Jadi kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi, walaupun hadisnya adalah hadis yang sahih, tapi cara berhujah dengan hadisnya adalah cara yang kurang tepat. Yang ketiga, antara bukti ataupun hujah yang diutarakan oleh golongan yang menafikan kepentingan usaha, mereka kiaskan orang yang dewasa dengan janin dalam perut ibu yang dikurniakan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa perlu berusaha. Jadi kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi, kias yang dilakukan dalam kes masa gini adalah kias fasid, kias yang rosak, kias yang tidak tepat. Jadi memang benar janin itu diberikan rezeki tanpa memerlukan usaha daripadanya, kerana janin tersebut dalam keadaan lemah, tetapi tak boleh dikiaskan dengan orang yang dewasa, orang yang bertenaga, maka mereka boleh keluar kan berusaha untuk mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala.
Isu kedua yang dibangkitkan oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi pada fasal yang keempat adalah tentang bilakah berpegang kepada usaha dianggap sebagai tercela. Jadi all this while kita tegaskan mengatakan yang tawakal itu tidak menafikan usaha. Kan? Jadi bila orang tu berusaha, dia termasuk dalam tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi, ada satu situasi yang mana kalau kita berusaha, bila kita berpegang kepada usaha, dia dianggap sebagai tercela. Apakah situasi tersebut? Kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi adalah apabila pergantungan diletakkan kepada usaha semata-mata sehingga kita melupakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita berusaha, kita meletakkan pergantungan kita kepada usaha tersebut sampai kita lupakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Dr. Yusuf Al-Qaradawi mengatakan dia support pandangannya ini dengan contoh. Salah satu contohnya adalah peperangan Hunain. Sebagaimana yang dirakamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Taubah ayat ke-25. Jadi Hunain ni kata para ulama tafsir kita ataupun kata para ulama kita adalah satu kawasan antara Taif dengan Mekah. Kan? Jadi apa yang terjadi pada peperangan Hunain, pernah satu ketika orang-orang Islam pada ketika itu mereka merasa megah dengan bilangan mereka yang ramai. Sebahagian ulama tafsir mengatakan bilangan orang Islam pada ketika itu adalah sekitar 12,000, manakala bilangan musuh hanyalah 4,000. Jadi orang Islam, askar Islam adalah lebih banyak daripada askar orang yang bukan Islam. Jadi bila bilangan mereka itu ramai, mereka terpedaya, mereka rasa megah dengan bilangan mereka yang ramai itu. Seolah-olah mereka merasakan yang mereka tidak dapat dikalahkan. Kan? Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam surah Taubah ayat 25 tu, bilangan mereka yang ramai itu tidak menghasilkan natijah yang mereka inginkan. Kan? Jadi kita menang, senang kata Allah Subhanahu Wa Taala nak tegaskan, menang ataupun kalah dalam satu peperangan itu, dia tidak hanya bergantung kepada bilangan askar dalam satu tentera itu. Jadi kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi, kisah tersebut sebagaimana dirakamkan dalam Quran berkaitan dengan peperangan Hunain, dia menunjukkan apabila pergantungan diletakkan kepada usaha semata-mata sehingga melupakan Sang Pencipta, itu adalah satu perbuatan yang tercela. Isu yang terakhir yang dibangkitkan oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi pada fasal yang keempat adalah apa yang berada di luar kemampuan makhluk akan disempurnakan kekuasaan Allah apabila seseorang bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang dimaksudkan kat sini? Yang dimaksudkan adalah kadang-kadang kita nak berusaha, kita dah berusaha dah. Tapi sampai up to one point yang kita buntu kan, tak tahu usaha apa yang hendak dilakukan. Seolah-olah macam tak ada jalan keluar bagi masalah yang kita hadapi. Tapi dalam keadaan kita buntu, dalam keadaan kita rasa seolah-olah tidak ada jalan keluar bagi problem ataupun masalah yang kita hadapi, tiba-tiba datang bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini akan berlaku bagi orang-orang yang bertawakal meletakkan pergantungan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dr. Yusuf Al-Qaradawi dia support this particular statement dengan dua contoh dalam yang berkaitan dengan para anbiya. Yang pertama sekali adalah tentang kisah Nabi Musa melarikan diri daripada Firaun dan tenteranya. Jadi sebagaimana kita maklum kan, yang Nabi Musa dan pengikutnya sebagaimana yang dirakamkan dalam Quran, pengikut Nabi Musa ni pernah satu ketika mereka rasa seolah-olah macam mereka tidak akan terselamat daripada tentera Firaun. Kenapa? Kerana ketika mana mereka larikan diri daripada tentera Firaun, di depan mereka adalah laut, di belakang mereka adalah tentera Firaun. Jadi ketika mana mereka berdepan dengan laut, mereka rasakan seolah-olah mereka tidak dapat terselamat daripada tentera Firaun. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala berikan jalan keluar. Dan peristiwa ini dirakamkan dalam surah Asy-Syu'ara ayat 63 sampai 67. Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan Nabi Musa alaihi salam menggunakan tongkatnya untuk memukul lautan. Memukul laut. Kemudian laut tersebut terbelah. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan Nabi Musa alaihi salam dan pengikutnya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tenggelamkan Firaun dan juga tenteranya. Jadi itu menunjukkan kepada kita yang kadang-kadang kita rasakan macam seolah-olah tak ada jalan keluar, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala berikan jalan keluar kepada kita di saat yang genting tersebut. Contoh yang kedua yang diberikan oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi adalah tentang kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah daripada kota Mekah ke kota Madinah.
Jadi kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam peristiwa hijrah Nabi SAW, Nabi membuat pelbagai usaha ketika mana beliau berhijrah. Kan? Nabi SAW ditemani dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Nabi SAW mengambil penunjuk jalan, iaitu seorang non-Muslim pada ketika itu yang bernama Abdullah bin Uraiqid. Nabi SAW bersembunyi di gua. Jadi despite all this effort, usaha yang diletakkan oleh Nabi SAW, namun pihak musuh masih tetap dapat sampai ke gua. Walaupun mereka tak nampak Nabi SAW, walaupun mereka tak dapat tangkap Nabi SAW, tapi mereka dapat menghampiri Nabi SAW dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Di dalam keadaan tersebut, Nabi SAW meletakkan pergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan Nabi SAW. Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dalam keadaan yang genting itu. Jadi rumusan bagi sesi kita pada kali ini, ada 3 poin yang penting yang kita nak rumuskan. Pertama sekali adalah hujah-hujah golongan yang menafikan kepentingan usaha adalah tidak kukuh. Sama ada hujah tersebut disandarkan kepada hadis Nabi SAW ataupun hujah yang disandarkan kepada qiyas, kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi, semuanya adalah tidak kukuh. Yang kedua adalah seorang Muslim tidak sepatutnya meletakkan pergantungan kepada usaha semata-mata sehingga melupakan Sang Pencipta, sehingga melupakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tegaskan yang tawakal tidak menafikan usaha. Yes, kita bertawakal. Yes, kita buat usaha kita. Tetapi kita tidak meletakkan pergantungan kita kepada usaha tersebut. Kita meletakkan pergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga adalah apa yang berada di luar kemampuan makhluk akan disempurnakan oleh Allah apabila seseorang bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kadang-kadang kita dah berusaha sampai satu tahap kita buntu apa nak dilakukan, seolah-olah kita rasakan tidak ada jalan keluar, tapi pada saat yang genting tersebut datang bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, terutama sekali bagi mereka-mereka yang meletakkan pergantungan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah pada sesi yang akan datang kita akan kupaskan mengenai pendirian 4 golongan manusia, mengenai tawakal dan kaitannya dengan usaha. Saya berpada setakat di sini bagi sesi pada hari ini. InsyaAllah kita bertemu pada sesi yang akan datang. Sesi hari ini saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.